Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Jadi, murid-murid sihat? Jadi, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam PDPR. Okay, memandangkan PKP dilanjutkan, jadi kita akan bersambung dengan PDPR lah. Jadi, tanpa membuang masa, kita akan teruskan untuk tajuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, sebelum cikgu buka slide cikgu, sebelum cikgu teruskan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, cikgu nak tanya. Okay, agak-agak Malaysia ni ada hubungan dengan negara-negara luar tak? Agak-agaknya ada tak ya? Okay. Macam kita tahu, Malaysia ni sebenarnya adalah sebuah anggota yang giat dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa, termasuk negara-negara Commonwealth, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pertubuhan Persidangan Islam dan juga pergerakan negara-negara berkecuali. Dan sekarang juga Malaysia giat menyokong kerjasama serantau macam ASEAN dan juga sebagainya. Jadi kenapa Malaysia ni ada hubungan dengan negara-negara luar? Salah satu sebabnya adalah untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan Malaysia. Jadi agak-agak tajuk apa yang kita akan masuk hari ni? Agak-agak tajuk apa pembelajaran kita hari ni? Kenapa cikgu tanya pasal hubungan luar pula? Okey. Macam yang kelas kita yang lepas, cikgu dah terangkan mengenai pengurusan perdagangan. Untuk kelas cikgu sendiri, kelas 2 UM, cikgu dah bagi satu slide, satu nota untuk pengurusan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi agak-agak tajuk apa kita nak masuk hari ni? Okey, tajuk kita hari ini adalah mengenai hubungan luar KMM ataupun hubungan luar Kerajaan Melayu Melaka. Okey, sebelum kita teruskan, jadi apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, objektif pembelajaran kita hari ini adalah selepas mengikuti pembelajaran hari ini, cikgu harap semuanya ataupun murid-murid kelas cikgu dapat menerangkan, menjelaskan sekurang-kurangnya satu hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Jadi kita tengok apa dia yang dimaksudkan dengan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka ni. Jadi sebelum tu cikgu akan terangkan dulu. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ni menjalankan hubungan luar dalam bentuk apa dia? Iaitu dalam bentuk hubungan diplomatik dan juga perdagangan. Yang mana hubungan Kesultanan Melayu Melaka ni berlaku dengan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Kerajaan Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Makassar. Kalau hubungan luar pula, Kesultanan Melayu Melaka ni berhubungan luar ataupun ada hubungan luar yang mana ia berlaku dengan kerajaan luar alam Melayu seperti China, Russia, Siam, Mesir, Parsi, maafkan cikgu salah type. Ini sebenarnya Parsi, Turki dan juga Pegu. Yang mana hubungan-hubungan luar yang terjalin tu menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka ni dapat menjamin kestabilan dan juga keselamatan kerajaan serta dapat mengekalkan penguasaannya terhadap perdagangan di Selat Melaka. Okey, maksud cikgu dah terangkan sebelum ni, Melaka ni merupakan
sebuah pusat perdagangan yang maju atas beberapa faktor. Ingat lagi tak faktor dia? Apa dia? Faktor dia seperti kedudukan yang strategik, pusat pengumpulan dan juga pengedaran, dikunjungi pedagang dari luar, dari dalam dan juga luar, dan juga kerana pusat perkapalan dia. Okey, mudah-mudahan boleh tengok balik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hubungan diplomatik ni? Jadi, hubungan diplomatik ni adalah hubungan secara langsung dengan menggunakan perantaraan ataupun perwakilan diplomat antara dua negara. Jadi, bila mana bila mana Melaka ni ada hubungan luar ataupun hubungan diplomatik, jadi mereka ni akan menggunakan perantaraan ataupun perwakilan, yang mana sebagai contoh, Melaka akan hantar seorang perwakilan untuk pergi ke negara berkenaan. Untuk apa? Untuk mengadakan hubungan diplomatik. Jadi hubungan luar pula, apa yang dimaksudkan dengan hubungan luar ni? Hubungan luar ni adalah kerjasama yang terjalin antara sesebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain, yang mana kerjasama tu berlaku dalam pelbagai aspek, macam aspek politik, aspek ekonomi, aspek keselamatan, aspek pertukaran teknologi, kebudayaan dan juga keselamatan. Macam cikgu terangkan tadi, Melaka ada hubungan luar dengan contohnya China, Russia, Jepun, Siam. Jadi kenapa adanya hubungan luar antara Melaka dan juga China ni? Sebab mereka ni, sebagai contoh, mereka bertukar-tukar barangan, ada pertukaran teknologi, pertukaran kebudayaan dan sebagainya. Sebab tu adanya hubungan luar antara Melaka dengan China, dengan Russia, Siam, Mesir, Parsi, Turki dan juga Pegu tu. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu cuma akan terangkan hubungan kerajaan Melayu Melaka dengan kerajaan Alam Melayu sahaja. Untuk hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar Alam Melayu, cikgu akan terangkan untuk kelas yang akan datang. Jadi, hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan Alam Melayu ada berapa? Ada 4, iaitu yang pertama adalah hubungan Melaka dengan Pasai, yang kedua hubungan Melaka dengan Demak, yang ketiga hubungan Melaka dengan Majapahit, dan yang terakhir adalah hubungan Melaka dengan Makassar. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama adalah hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Pasai. Okey, poin yang pertama adalah sama taraf. Apa dia yang sama taraf ni? Jadi hubungan antara Melaka dengan Pasai ni berlaku atas dasar sama taraf. Yang mana mereka ni sama taraf. Okey. Hubungan Melaka dengan Pasai juga terjalin. Yang mana hubungan diplomatik ni terjalin melalui perkahwinan. Perkahwinan siapa? Perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri kerajaan Pasai, iaitu Puteri Ratna Kaumala. Okey, bila Sultan Melaka ni berkahwin dengan puteri kerajaan Pasai, wujudnya hubungan diplomatik ataupun hubungan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan Pasai. Okey, yang ketiga pula apa dia? Okey, hubungan tu juga berlaku atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan. Berkenaan apa? Berkenaan hal agama Islam. Jadi tadi kita dah tahu bahawa Sultan Melaka berkahwin dengan puteri kerajaan Pasai. Jadi kerana itulah berlakunya perkongsian pendapat dan juga perbincangan mengenai hal ehwal agama Islam. Dan yang terakhir adalah hubungan tu juga membantu kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Jadi itu adalah penerangan-penerangan hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan Pasai. Yang kedua pula, kerajaan yang kedua pula adalah kerajaan Demak. Yang pertama, kepentingan bersama. Apa dia kepentingan bersama ni? Jadi hubungan antara Melaka dengan Demak ni berlaku atas dasar kepentingan bersama. Dalam apa?
dalam perdagangan dan juga dalam penyebaran agama Islam. Kerajaan Demak juga membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan juga tentera kepada Melaka, yang mana hubungan antara Melaka dengan Demak ni adalah penting bagi menjamin keamanan dan juga kemakmuran Melaka. Okey, kita tengok pula kerajaan yang ketiga, iaitu kerajaan Majapahit. Jadi, hubungan Melaka dengan Majapahit ni adalah terjalin disebabkan perkahwinan. Perkahwinan siapa pula ni? Perkahwinan pemerintah Melaka dengan Puteri Majapahit, yang mana hubungan antara kerajaan Melaka dengan Majapahit ini dapat mengukuhkan lagi persahabatan dengan kerajaan Majapahit. Dan seterusnya, hasil daripada hubungan tu adalah wilayah Melaka ni menjadi semakin luas dan tamatnya ancaman daripada Majapahit, dan seterusnya dapat menjaga keamanan Melaka. Kerana apa? Kerana dah tamatnya ancaman daripada Majapahit, sebab dah adanya hubungan antara Majapahit dan Melaka. Okey, kita tengok pula kerajaan yang terakhir, iaitu kerajaan yang keempat. Apa dia? Kerajaan Makassar. Okey, yang pertama menghantar utusan. Apa dia menghantar utusan ni? Jadi Melaka ni telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Untuk apa? Jadi hubungan antara Melaka dengan Makassar ni berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan juga kesenian. Dan hubungan tu semakin rapat dengan kerajaan Makassar menghadiahi budak raja kepada Sultan Melaka. Jadi, itu sahaja untuk tajuk kita hari ini, iaitu hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu, yang mana hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu ada 4, iaitu Pasai, Demak, Majapahit dan juga Makassar. Dan sebagai kesimpulannya apa dia, murid-murid? Jadi sebagai kesimpulannya, setelah kita tengok tadi satu persatu, penerangannya adalah keseluruhannya adalah berkaitan dengan dua daripada kerajaan ni. Hubungan tu terjadi kerana perkahwinan, dan rata-ratanya hubungan tu adalah untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan Melaka daripada ancaman musuh. Kerana apa? Kerana adanya hubungan antara Melaka dengan kerajaan-kerajaan ni dapat membantu Melaka ni wujud sebagai pusat penyebaran agama Islam, dapat menamatkan ancaman dan juga dapat berlakunya perkembangan dalam kerajaan Melaka. Jadi untuk kerja rumah. Untuk kerja rumah tak banyak untuk murid-murid kelas cikgu kelas 2 UM. Kerja rumahnya adalah untuk baca hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu, dan juga untuk buat nota ataupun buat mind map berkenaan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini. Jadi itu sahaja kerja rumah. Cikgu tak bagi kerja rumah yang susah-susah untuk kelas hari ini. Jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang, insya-Allah. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.